Sedekat insiden MH370, keluarga mahu pencarian disambung semula. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keluarga mangsa nahas pesawat Malaysia Airlines MH370 akan berkumpul di Kuala Lumpur pada 3 Mac bagi memperingati sedekat insiden malang berkenaan. Mereka mendesak agar pencarian disambung semula susulan penemuan beberapa serpihan pesawat berkenaan. Bagaimanapun, daripada 30 serpihan ditemui di seluruh dunia, hanya 3 disahkan milik pesawat MH370. Serpihan dipercayai bahagian sayap itu ditemui sepanjang pantai Lautan Hindi. Pada November 2023, lebih 9 tahun selepas kejadian itu, Mahkamah Beijing memulakan pembicaraan pampasan untuk saudara mara mangsa warga Cina yang menaiki pesawat itu. Pihak keluarga menuntut penyambungan semula usaha pencarian dan syarikat penerbangan itu berkomunikasi secara langsung dengan keluarga serta menyediakan kaunseling psikologi yang mereka anggap lebih penting daripada pampasan keuangan. Nasib penerbangan MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia apabila ia hilang semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014. 239 dilaporkan berada dalam pesawat malang itu dengan sebahagian besarnya adalah warga negara Cina. Israel terus mengundang kemarahan dan kecaman hebat dunia dan ia susulan serangan terbaru rejim menyasarkan orang awam Palestin semasa penghantaran bantuan di utara Gaza mengakibatkan lebih 100 orang terkorban dan ratusan lagi cedera. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengecam tindakan berkenaan yang disifatkan insiden mengerikan ketika orang awam yang terdesak di Gaza memerlukan bantuan segera. Guterres turut meluahkan kebimbangannya terhadap kehilangan tragis nyawa dan mengulangi gesaan genjatan senjata segera. Parlimen Arab turut mengecam pembunuhan tersebut dan menyifatkannya tindakan kejam terhadap orang awam Palestin. Mesir pula menganggap serangan Israel itu sebagai memalukan dan satu pengabaian terhadap nilai kemanusiaan dan kesucian nyawa. Di Jordan, jurucakap Kementerian Luar Negeri dan Hal Ehwal Expatriatnya menegaskan pendudukan haram berterusan Israel di Semenanjung Gaza ditolak dan menggesa Palestin terus dilindungi. Pendirian sama dikongsi Kerajaan Arab Saudi yang mengesahkan penolakannya terhadap tindakan Zionis yang jelas melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Hasil suarakan sokongan terhadap Semenanjung Gaza sebagai modal kempen pilihan raya, ahli politik Britain George Galloway meraih kemenangan besar dalam pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Rochdale. Keir Starmer, this is for Gaza. You have paid and you will pay a high price for the role that you have played in enabling, encouraging and covering for the catastrophe presently going on in occupied Palestine in the Gaza Strip. Menurut media tempatan yang merujuk data Parlimen, pemimpin Parti Pekerja itu mendapat 39.7% undi, manakala pencabar utamanya calon bebas David Tully memperoleh 21.3% undi. Galloway popular dalam kalangan pengundi selepas mengutuk tindakan tentera Israel selain mengkritik cara pemimpin politik Britain mengendalikan konflik berkenaan. Sekurang-kurangnya 44 orang maut dan berpuluh yang lain cedera dalam kebakaran bangunan 7 tingkat di Dhaka, Bangladesh. Insiden melibatkan restoran biryani di Belly Road untuk itu merebak pantas memerangkap ramai orang yang berada di dalam bangunan berkenaan. Media tempatan melaporkan kebakaran berjaya dikawal pasukan bomba dalam masa 2 jam dan 75 mangsa berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran dipercayai berpunca daripada letupan tong gas di restoran berkenaan.
Sementara itu, kerajaan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan berhubung insiden tersebut. Bangunan di Belly Road itu sebahagian besarnya menempatkan restoran serta beberapa kedai pakaian dan telefon bimbit. Di Myanmar, 12 orang awam maut dan puluhan lagi cedera dalam kejadian letupan besar di sebuah pasar di Rakhine. Kejadian mencetuskan ketegangan baharu antara junta tentera Myanmar dan kumpulan pemberontak etnik tentera Arakan. Menurut laporan, letupan dikatakan tindak balas junta susulan serangan tentera Arakan terhadap pasukan keselamatan November tahun lalu. Ia sekaligus menamatkan genjatan senjata di Meterai sejak rampasan kuasa junta tentera Myanmar pada 2021. Sayap politik tentera Arakan dalam satu kenyataan berkata letupan di pasar dikenali pelabuhan Korea disebabkan berdilan kapal tentera laut junta. Serangan sengaja menyasarkan penduduk awam namun junta menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyalahkan kecuaian tembakan meriam oleh tentera Arakan sebagai punca letupan. Dan ini pula perkembangan insiden letusan gunung berapi di White Island dekat New Zealand pada 2019. Mahkamah New Zealand hari ini mengarahkan ejen tempahan pelancongan dan pengurus pulau berkenaan membayar pampasan keseluruhan $10 juta kepada mangsa yang terselamat. Selain turut didenda $2.6 juta. Hakim Evangelos Thomas memerintahkan pengurus pulau berkenaan membayar pampasan $4.88 juta, manakala ejen pelancongan White Island Tours dan Volcanic Air Safaris masing-masing perlu membayar $5 juta dan $330,000. Hukuman itu dikenakan selepas mereka didapati gagal memastikan keselamatan pengunjung pulau berkenaan. Terdapat 47 orang di White Island apabila gunung berapi di kawasan berkenaan meletus pada 9 Disember 2019. Insiden berkenaan mengorbankan 22 nyawa. Istana Diraja Norway mengumumkan usaha sedang dijalankan untuk membawa pulang Raja Harald ke-5 ke Norway dalam tempoh beberapa hari akan datang. Kenyataan istana menyatakan baginda yang sedang menjalani rawatan di Langkawi akan kekal di hospital untuk beberapa hari lagi. Raja Harald ke-5 menerima perhatian baik di hospital dan doktor peribadi baginda juga melaporkan keadaan kesihatan baginda semakin baik. Kini kerajaan Norway sedang memudah cara pengangkutan dan Angkatan Tentera Norway bertanggungjawab dalam urusan membawa pulang baginda ke Norway. Media sebelum ini melaporkan Raja Harald ke-5 sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Maliha Langkawi selepas jatuh sakit semasa bercuti di negara ini. Thailand, Korea Selatan dan Amerika Syarikat bersama mengadakan latihan ketenteraan terbesar di Asia yang dikenali sebagai Cobra Gold. Latihan itu menampilkan kapal tentera laut, jet pejuang, helikopter dan unit gempur amfibia ketiga-tiga negara. The most important thing for these exercises is building the relationships so that we do that here in training, and if we face a real-world event together, we know the people and we're ready to respond. I'm looking for the proficiency of our teams, but the relationships are enduring. Lebih 9,000 tentera dari 30 negara bakal mengambil bahagian dalam latihan ketenteraan Cobra Gold tahun ini. Kerjasama ini kali pertama diadakan pada tahun 1982. Presiden Indonesia akan mula bertugas dari Ibu Negara Baharu Nusantara di Kalimantan Timur Julai ini. Ketika mengumumkannya, Joko Widodo atau Jokowi berkata ia setelah pembinaan lapangan terbang dan jalan tol pusat pentadbiran baharu itu siap sepenuhnya. Sebuah kota yang sehat. Jokowi memberitahu perpindahan terawal melibatkan Menteri Kerja Raya dan Perumahan Awam Basuki Hadi Muljono yang mula bertugas di Nusantara Jun ini. Mengenai pembangunan daerah kewangan bandar itu, Jokowi optimis pembukaan lebih banyak pusat keuangan di Ibu Negara Baharu itu akan menyokong konsep Bandar Pintar Nusantara. Beliau juga yakin peningkatan jumlah pelaburan dalam modal baharu mempercepatkan proses pembangunan Nusantara.
Kerajaan Indonesia menyasarkan operasi kerajaan di Ibu Negara baharu bermula sepenuhnya mulai 17 Ogos 2024. Pelajar Kolej Perubatan Albert Einstein di New York menerima kejutan bakal menikmati pengajian secara percuma bermula Ogos, dan ini selepas seorang bekas profesor kolej berkenaan, Dr. Ruth Gottesman, menderma sebanyak $1 bilion bagi menampung yuran pengajian ke semua pelajar. Pengumuman Gottesman diiringi dengan sorakan dan tepukan gemuruh pelajar yang berada di dalam auditorium. And I feel so blessed and privileged that my late husband, David Gottesman, left funds in my care that allow me to make a gift to you. David Gottesman yang meninggal dunia pada 2022 merupakan pembiaya Wall Street dan pelabur awal Berkshire Hathaway. Dengan sumbangan itu, semua pelajar sepenuh masa bagi tempoh Mac hingga Mei akan menerima kembali yuran pengajian yang telah dibayar. Kolej berkenaan mampu menampung 1,100 pelajar dengan yuran tahunan dianggarkan kira-kira $60,000. Healthcare all over the world. Perkembangan sukan permotoran, JDT Racing Team menyasarkan kedudukan podium dalam saingan Asia Road Racing Championship ARRC musim ini. Pelumbanya Hafiz Shahrin Abdullah akui dia dan pasukan perlu membuktikan kemampuan dalam kejohanan antarabangsa yang serba kompetitif itu. Bila saya beralih di Championship Asia Road Racing, ramai mengatakan saya macam step down, but this starter for me and JDT go together. It's not only individual one person going forward. It's because without the team, I also not be here or will be in the top. Hafiz bakal berentap dalam kategori ASEAN Superbike ASP 1000 yang dijadual bermula di litar antarabangsa Chan Buriram, Thailand pada 15 hingga 17 Mac. Aksi Piala Raja Spanyol, Athletic Bilbao berjaya menewaskan Atletico Madrid 3-0 dalam aksi separuh akhir kedua untuk kemenangan dengan agregat 4-0, dan keputusan itu menyaksikan juara 23 kali berkenaan mengesahkan slot kesaingan akhir kejohanan. Saingan yang berlangsung di Stadium San Mamés itu menyaksikan Athletic Bilbao tidak berdepan masalah untuk mendominasi permainan. Dalam aksi tersebut, 3 gol Athletic Bilbao dijaringkan oleh Inaki Williams, Nico Williams dan Gorka Guruzeta. Selepas ini, klub itu dijadual menentang pemenang 2003 Real Mallorca pada 6 April depan untuk merebut gelaran juara. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.